yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggungjawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Bangsa yang sihat aset negara, kualiti hidup dipelihara, berpasukan berganding tangan, bertingkatkan taraf kesihatan. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan matlamat kami, dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Kami penyayang pada semua, bagi kami tiada beza. Bertanggungjawab amalan kita, kesihatan dan maruah dijaga. Secara profesional khidmat diberi, kecemerlangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua rakan-rakan media. Berdiri bersama saya ialah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Hisham Shah dan Dr. Nur Hayati Rusli. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 121 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 1,608 kes, iaitu bersamaan dengan 38% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 9 April 2020, jam 12.30 hari, terdapat 109 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 4,228 kes. Ini bermakna bilangan kes yang discharge hari ini juga adalah melebihi daripada bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga kini seramai 72 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi iaitu ICU. Daripada jumlah tersebut, 43 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 2 kes lagi kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 67 kes, iaitu bersamaan dengan 1.58% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-66 iaitu kes 2,798 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 59 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit autoimun dan beberapa penyakit kronik yang lain. Beliau mempunyai sejarah menghadiri perhimpunan di Seri Petaling. Beliau telah dirawat di Hospital Melaka pada 31 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 9 April 2020 jam 5 pagi. Kes kematian ke-67 iaitu kes 2,864 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 23 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit tiroid. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan 2 kes positif COVID-19
iaitu kes ke 2469 dan kes ke 2470 dan merupakan kes generasi kelima kluster persidangan gereja di Kuching, Sarawak. Beliau bukan peserta persidangan tersebut. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 30 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 9 April 2020 jam 9.42 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Sehingga 9 April 2020 jam 12 tengah hari, pihak Kementerian Kesihatan telah mengesan sebanyak 416 kes positif COVID-19 di kalangan bukan warga negara Malaysia, termasuk satu kes kematian warga negara Pakistan iaitu kes kematian 65 atau kes 1906 yang telah dilaporkan semalam dan kes kematian 41 iaitu kes 1275 seorang warga negara Indonesia di Kuching, Sarawak. Daripada jumlah 416 kes dijangkiti COVID-19, antara negara utama yang adalah 51 kes terdiri daripada warga negara Indonesia, 37 kes terdiri daripada warga negara India, 31 kes terdiri daripada warga negara Myanmar, 29 kes daripada warga negara Pakistan dan 27 kes daripada warga negara Filipina. Kementerian Kesihatan bekerja rapat dengan pihak United Nations High Commission for Refugees iaitu UNHCR bagi memastikan golongan pelarian dan pemohon suaka turut diliputi dalam aktiviti pengesanan dan kawalan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Selain itu, Kementerian Kesihatan Malaysia juga mendapat banyak bantuan daripada badan bukan kerajaan dan juga sukarelawan dalam menjalankan aktiviti pengesanan di lapangan dengan penlibatan anggota di peringkat pejabat kesihatan daerah. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sahaja, seramai 137 orang sukarelawan dan dari pelbagai sektor telah bekerja keras bagi sama-sama menjalankan aktiviti pengesanan. Kementerian Kesihatan mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Pada peringkat awal, Institut Penyidikan Perubatan iaitu IMR merupakan satu-satunya makmal yang terlibat secara langsung dalam memulakan dan menjalankan ujian pengesanan COVID-19 di Malaysia. Kapasiti makmal kini telah diperluaskan dan diperkukuhkan melibatkan 43 buah makmal daripada sektor awam, universiti dan juga sektor swasta. Terkini kapasiti maksima makmal untuk menjalankan ujian pengesanan dan pengesahan COVID-19 adalah sebanyak 11,500 kes sehari. Kementerian Kesihatan Malaysia menyeru rakyat Malaysia supaya mematuhi segala arahan berkaitan dengan perintah kawalan pergerakan. Kegagalan mematuhi mana-mana arahan tersebut sekiranya disabitkan dengan kesalahan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 24 Akta 342. Semasa berada di rumah, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menasihatkan orang awam agar sentiasa mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi pada setiap masa, seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun serta sentiasa amalkan jarak yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain. Kementerian Kesihatan Malaysia akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan maklum kepada rakyat daripada masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Adakah negara-negara yang sebabit melibatkan warga asing ini dimaklumkan? Kita memaklumkan duta ataupun embassy masing-masing kes-kes yang melibatkan warga negara mereka. Ya. Datuk Seri, boleh tahu tak dari segi percentage kes yang dan sejak dalam negara, kat mana level Malaysia kalau dibandingkan dengan negara lain, dan juga dari segi kematian macam mana?
Kalau kita lihat keseluruhan kes kematian kita ialah 1.58%. Dibandingkan negara yang lain, puratanya dalam lingkungan ada yang dilaporkan 5.6% ataupun ada negara yang 4.6%. Jadi di negara kita nampaknya kadar kematian kita adalah rendah. Ini menunjukkan perkhidmatan perubatan yang diberikan, contohnya di ward ataupun di ICU adalah dalam tahap yang baik dan juga yang memuaskan. Jadi pakar-pakar kita, contohnya pakar-pakar kita intensivis ataupun pakar-pakar bius dapat merawat pesakit dengan sebaik mungkin. Jadi saya ingin ucapkan tahniah kepada pakar-pakar kita yang berikan rawatan yang mantap dan juga berkesan kepada semua pesakit-pesakit kita yang dimasukkan ke ICU dan juga ke ward. Dan apabila kita lihat sekarang ni, 88% daripada pesakit-pesakit COVID adalah mereka yang positif tetapi bergejala ringan ataupun tiada gejala. Tetapi Kementerian Kesihatan kita asingkan mereka dan tempoh masa memakan dalam 10 hingga 14 hari. Dan kita akan mengulang ujian COVID ni, ujian untuk COVID. Mereka mesti ada negatif COVID untuk tempoh lebih pada 24 jam sebelum kita boleh discharge pesakit tersebut daripada hospital. Dr. Eji, soalan kat sini. Ada cadangan yang katakan perniagaan sepatutnya dituliskan bagi zon-zon hijau, maksudnya tak ramai jemputan. Sekiranya diteruskan selepas 14 hari bulan ini, jadi apa komentar Dr. Eji? Dan soalan kedua, bagi petugas kesihatan yang secara langsung dan tak langsung merawat pesakit di ward pesakit COVID, adakah mereka dibenarkan pula untuk juga pakai atau mereka sepatutnya kuarantin mereka itu sementara kat tempat lain lepas shift harian? Itu saja Dr. Eji. Ya, persoalannya sama ada kita perlu kelonggaran dalam melaksanakan PKP. Dan sekarang ni kita tengah melihat kepada data-data kita. Jadi bukan hanya kita rekodkan kes-kes pada peringkat negeri tetapi juga peringkat daerah dan juga peringkat mukim. Jadi kita kena pasti kes-kes yang tempat yang hijau ataupun jingga ataupun yang merah. Tapi selama ni kita menggunakan kaedah kumulatif, berarti daripada kes pertama hingga sekarang kita masukkan dalam negeri masing-masing ataupun daerah masing-masing. Jadi kalau kita menggunakan kaedah kumulatif, semua akan jadi merah satu masa. Sekarang ni, jadi apa yang kita laksanakan, kita mengambil tempoh 2 minggu. Kalau 2 minggu tak ada kes baru di kawasan tersebut, iaitu di negeri, daerah ataupun mukim. Sekarang ini kita lihat pada mukim. Jadi mungkin kita akan dapat satu gambaran yang lebih tepat kawasan tersebut sama ada hijau ataupun merah. Jadi kita tengah laksanakan kajian juga taburan kes-kes yang hijau, merah ataupun jingga di peringkat mukim. Jadi kajian telah dilaksanakan dan mungkin kita akan lihat. Tetapi balik pada soalan tadi, sama ada kita akan memberi kelonggaran dalam MCO. Dan kalau kita lihat dari ramalan JP Morgan, WHO dan juga Malaysian Institute of Economic Research mengatakan dalam tempoh seminggu lagi kita mungkin akan mendapat kes yang mendadak. Jadi petang ni pukul 6 saya akan adakan satu mesyuarat melihat kembali kes-kes kita dan juga statistik-statistik yang ada, sama ada modeling kita menggunakan pelbagai kaedah modeling untuk kita pastikan sama ada boleh atau tidak kita memberi satu gambaran dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu. Dan kita akan beri nasihat pada Perdana Menteri dan juga ahli kabinet mengenai tindakan-tindakan yang sewajarnya. Jadi kalau kita lihat setakat ni graf tu sebagaimana saya kata kita masih dalam perjuangan. Jadi perjuangan kita belum selesai tetapi kita belum menang dan juga kita belum kalah. Dan apa yang harus kita laksanakan ialah memantapkan dari segi tindakan kita, tindakan kesihatan awam dan juga kita mantapkan khidmatan kita di hospital, contohnya di ward untuk penyakit pesakit COVID dan juga di ICU. Jadi kita tengah memantapkan semua hospital. Dalam hospital kita, hospital saringan ada 71 hospital saringan.
dan kita ada 40 buah hospital yang boleh merawat pesakit-pesakit COVID, dan kita ada 7 buah hospital yang hanya merawat pesakit-pesakit COVID saja. Jadi kita walaupun ada kekangan di Kementerian Kesihatan sebelum lagi pandemik COVID ni, hospital kita telah pun sesak, tetapi dengan perancangan yang baik kita dapat mengosongkan hospital kita dan kita dapat membina 7 hospital COVID, dan juga dalam tempoh 3-4 hari kita dapat membina 1 hospital iaitu di MAIPS, iaitu hospital digunakan untuk pesakit COVID dalam tempoh terdekat. Dalam hospital tersebut adalah hospital sementara, kita ada 600 katil. Ini satu rekod kejayaan kita bersama. Datuk, Sri Ismail has said that the health ministry will come up with an SOP on how to enforce the enhanced movement control order in areas that are local. So has the health ministry come up with an SOP? And then my second question is, Lembah Pantai, more than 400 cases. So will Lembah Pantai be placed under enhanced MCO? If yes, then how, since Lembah Pantai is a high density? So back to the question, instead of using the state, now we have the record of the district as well as the Mukim. But what's more important is for us to zoom in, focused approach to the district or even to the Mukim, and it's possible to the kampung. So for example, in the large density area, we want to focus which area that is actually a high hotspot area, rather than putting everything density of 80,000, for example. So we have done that in Wilayah Persekutuan, for example. You have seen the condo, Selangor Mansion, as well as Malayan Mansion. So we zoom in into the condo rather than the whole area. So this is some of our innovative approach for targeted action to be done in that area. So we can focus our resources, our limited resources, and to look into that area rather than looking into one area that we mentioned, one zone, for example. So this is the reason why we are looking into the data, not only from the perspective of the state, but also district and Mukim and even a kampung. So if we can zoom in, then we can identify the kampung. We are also working closely with police and also with MCMC, looking into how we can use technology to identify the people. For example, I give you an example. If you have an index case from our group of index case, then we will try to identify the family members, because there are 2 groups that is actually high risk to get infection from this COVID. There is one, family members. So if you know that your family members, so we identify the family members first. There is a proactive way of determining who have the potential to be infected. Second is healthcare workers. So we continue to make sure that our healthcare workers take all the precautionary measures and maintain a good hygiene when they perform procedures, for example, and come to work. And as yesterday we did mention, 80% of the healthcare workers got their infection not in the hospital facilities. They got the infection from other functions, for example, weddings and etc. So, but what is more important for us to make sure that today, I need to repeat again, those healthcare workers in ICU for the COVID patient or in the normal wards treating the COVID patient, none of them have been infected so far. So in other words, I put it in other words that the most safest place is actually in the COVID ward and the ICU ward treating the COVID patient, because our healthcare workers make sure that they put on the PPE before they do any procedures or treat the patients. Whether will the health ministry make a recommendation to the government if there is a need to extend the MCO? This evening, 6 o'clock, I will have a meeting and to look into the various modeling and all the data we have until today. So with that data in hand, and also we are involving a few agencies, for example, Malaysian Institute of Economic Research, we invited them, and a few statisticians and epidemiologists. So we sit down together, we look into the data, and we see the projection and the trajectory of of COVID infection here within the next week or so. So by looking into it, then we can at least come up with a prediction whether we will have a surge or exponential surge of cases or not. But looking into our performance so far, today is one of the lowest. We only have 109 cases, for example.
So this is something that we can really look into how we can enhance our facilities and our human resource and make sure that within the next 2 weeks, so we have done well. As I said, we have a small window of opportunity, and this is the opportunity we try to maximize. And if we can do it right, we can maybe advert in terms of the exponential surge that we've seen in other countries. Dato', sorry. I need to ask, today we've got a 23-year-old patient. That's, I think, 23 years old. Could you explain what is issue? And secondly, the percentage of patients in ICU, how many of them recovered? Yeah. Thank you. So today we have the youngest patient, 23 years old, succumbed during the ventilation. But remember, the patient has a thyroid disease, and he came late for treatment. So as I said, most of the cases, 88%, comes in stage category 1 and category 2. But this patient came into our hospital category 4. So you need, oxygenation and eventually ventilation, and patients succumb to the illness. Could we get the latest numbers for 3 recurring cluster? How many tested, how many screenings, and the results? Yeah, before I do, then I look into your second question. I have not finished the second question yet. With regards to, in terms of ICU, 5% of our patients been admitted to the ICU, 5%. Our mortality is 1.6%, and discharge is about 35 to 40%. So the remainder still been nursed in ICU, or they go back to the normal ward. So about 5%, 4.9% to be exact, been managed in ICU. And those needed ventilation, about 30% of them needed ventilation. Percentage of recovery from those who are in ICU? Yeah, so far about recovery, we're looking about 40 to 50%. And back to your question, in the cluster of Sri Petaling, positive cases so far is 1,701, that's positive. Then negative 17,217. And the sample so far we have taken 21,970, 21,920. And we still have the index case 766, first generation infection 704, second generation 198, third generation 19, fourth and fifth generation 7 and 7. What about the other clusters as well as So from other clusters, for example, when we look into the imported cases from Italy, there's no new case, but total case 41, and none, and there's 5 deaths in the Italian group. And kluster persidangan agama di gereja di Kuching, kes baru tak ada. Jumlah kes keseluruhan ialah 110. Kes baru di ICU tak ada. Kes kematian ada 1 dan jumlah kematian adalah 3. Kluster kenduri di Bandar Baru Bangi, kes baru dikesan ialah 1 kes dan jumlah kes terkini ialah 95 kes. Kes sembuh ialah 16 tambah 1 dan kes ICU, 2 kes masih dirawat di ICU dan kes kematian tak ada. Kluster di Rembau, kes baru yang dikesan 2 kes, jumlah kes terkini ialah 29 kes, semalam kita laporkan 27 dan kes sembuh tak ada lagi. Kes di ICU adalah 2 kes dan kes kematian tak ada lagi. I'm just wondering on the pending cases. You reported lower screening cases today, but MOH used to release data every day on the pending cases. Yeah, pending cases is when you have the test done and your test comes back more than 24 hours. So when your test comes back more than 24 hours, because our reporting is every day at 12 noon. So there will be pending cases, maybe 1 day or 2 days, depending on the results. So we thought that it's a bit confusing for us to use the pending cases. Every day we have pending cases because every day we are testing the people. So we are having the sample and we are testing the sample.
So what we are doing now is that perhaps we will give you the numbers of cases that we manage every day. So yeah, so from today we have done a total of 69,675 cases. That means bidangan individu yang diuji 69,675 case for today. So this record you can see capacity harian makmal COVID-19. Every day the numbers we are increasing our capacity from 4,600 to now about 10,000 cases. So we are trying our best to increase our full capacity, probably 11,500. So once we reach that, then we need to expand further. So we need to find a test. Maybe the best test would be a rapid antigen test kit that have a short turnaround time as well as portable. That means you can do at point of care. So if we have this rapid test kit that is reliable and accurate, then perhaps that's a solution for us to expand our investigation in our clinic, even and hospital. Just on the evaluation of the test, the rapid test, the antigen rapid test kit that you received, what is the... So far, we have done a number of investigations, but none have shown promising reliability as well as accuracy. So we will continue. Today, I was informed there's another batch coming in, so we are testing them again until we find a reliable and accurate rapid test kit that we can use it in our field. There are some concerns raised online that there are some cardiac patients will be discharged to make way for COVID-19 patients. Can you address this? So we realized that when we decant some of our cases and we have cancelled all our elective cases in a COVID hospital, so we decant them to our district hospital. So and our team, lock, stock and barrel, surgical department, orthopedic department, all moved to our district hospital, and they continue to see cases and to perform surgery in our district hospital. That's one. Second is that we refer some of our cases to our university hospital. And if, for example, semi-emergency cases, we refer to them. And even elective cases, we also refer to them. And we also been given by the government that we can buy services sending non-COVID patients to the private hospital. But we have negotiated the pricing. It's not the normal pricing that we given to Ministry of Health. So we have negotiated the cost as well as we are sending a patient to non-COVID patient to the private hospital. So this and IJN as well, we included for heart patient, for example, we send them to IJN because we already have a close working relationship and MOU with IJN. We've been sending our patient to IJN as well. Ada dua soalan. First, mungkin datang ada update berapa jumlah sekarang ini bekas pesakit COVID yang sudah menerima plasma darah. Second, kalau kita tengok sekarang ramai bekas pesakit COVID, diorang post dekat media sosial dan yang berkongsi, ada yang berkongsi kesedaran, tapi ada antara mereka yang berkongsi soal penyakit tersebut tidak berbahaya. Jadi, adakah ini menjadi punca kenapa masyarakat ingkar PKP dan gantung bukan nasib regulation sekarang ini? Sekarang ni dalam yang menerima darah mungkin ada yang tampil ke depan untuk menerima darah, tapi jadi kita menggalakkan mereka, tetapi sebelum mereka dapat menerima darah, mereka kena melalui proses saringan yang diulangi, iaitu contohnya saringan COVID, saringan penyakit berjangkit. Jadi kita kena laksanakan dan juga kita kena ada kaunseling kepada pesakit tersebut. Dan kalau pesakit tersebut setuju, baru kita rujuk kepada Pusat Darah Negara dan untuk mereka mendermakan darah. Dan yang darah ada dua komponen, darah merah dengan plasma. Yang kita perlukan ialah plasma. Dan mereka boleh tampil ke depan untuk menderma dan kita menggalakkan. Jadi dari segi angka dia, saya tak ada angka dia sekarang sebab proses ini masih berjalan. Dan kita harapkan mereka menderma darah iaitu plasma dan darah merah kita pulangkan kepada pesakit tersebut. Jadi dia tak ada rasa kekurangan darah. Setiap 2 minggu contohnya dia datang derma plasma tapi darah merah kita pulangkan. Jadi itu salah satu cara kita untuk membuat penyelidikan. Dari segi kita juga hantar darah plasma tu ke IMR untuk menjalankan penyelidikan dan sebagainya. Jadi itu proses yang selalu kita jalankan.
Dan memang betul kata dalam 88% daripada pesakit yang datang ke hospital positif tetapi mereka tak ada gejala ataupun gejala ringan. Tetapi apa yang pasti ya kita tak dapat tentukan siapa di antara mereka tu akan menjadi lebih teruk ke kategori 4 dan 5. Dalam jangkitan COVID-19 ni ada dua peringkat. Peringkat pertama yang peringkat jangkitan. Berarti dia dapat infection and then they can do a spreader. Peringkat kedua ialah peringkat radang iaitu peringkat inflamasi. Jadi peringkat inflamasi ini yang menyebabkan saluran pernafasan bawahan akan tersumbat dan juga reaksi-reaksi inflamasi berlaku. Dan ini yang membahaya bila mereka ada inflamasi di radang, di paru-paru dan sebagainya, jadi dia tak dapat bernafas. Jadi kita perlu untuk memberi bantuan pernafasan kepada mereka. Jadi kita tak tahu siapa yang akan dapat radang yang teruk contohnya. Jadi kita kena lihat dan kita kena pantau di hospital. Kalau mereka semakin teruk, kita akan bagi rawatan kepada mereka. Dan kita dapati kalau kita mula obat yang selalu telah banyak dibincangkan ialah ubat hydrochloroquine di peringkat awal, kita dapat mengelakkan mereka daripada menjadi kategori 4 dan 5. Jadi itu salah satu rawatan yang kita ada dan kajian saintifik sekarang ni bersama dengan WHO dalam proses untuk kita jalankan. Dan walau bagaimanapun sebelum kajian tu kita menggunakan obat-obat ni secara off-label. Off-label maksud dia kita tidak recommend untuk ataupun tidak dikhaskan untuk rawatan COVID, tetapi kita guna off-label use untuk penyakit COVID. Saya ada 3 soalan untuk yang daripada berkenaan dengan plasma tu. Berapa peratus daripada plasma yang digunakan, contohnya kalau plasma 55% daripada komponen darah, 500 ml plasma tu berapa banyak yang boleh digunakan? Sekarang yang soalan pertama tu saya jawab dulu. Kita hanya sekarang ni menjalankan penyidikan. Jadi mungkin kita akan lihat kajian kita dan juga lihatkan kuantiti dan sebagainya. Itu masih kita lihat daripada. Tapi plasma tu ialah fresh frozen plasma yang biasa dia kita bila menerima darah, pack cell volume dengan plasma kita bagi ke pesakit. Tetapi apa yang penting ialah penyelidikan tersebut. Jadi pendidikan masih dijalankan di IMR. Datuk, berkenaan dengan ubat kloroquine, ada laporan di internet mengatakan hospital di Sweden sekarang ini dah scrap ubat kloroquine sebab dia menyebabkan kekejangan dan juga hilang visionary sebabkan ada kesan. Jadi kesan samping. Jadi bila dia kata off-label usage, iaitu kalau kita nak gunakan satu-satu obat, kita kena lihat keberkesanan obat tu dan juga kita kena lihat kesan samping obat tu. Obat hydrochloroquine ada kesan samping dia, contohnya sakit kepala, kabur penglihatan dan juga kadang-kadang otot-otot dia jadi lemah dan dia juga ada side effect GI symptoms, diarrhea dan sebagainya. Jadi ada kesan samping obat tersebut. Jadi apabila kita nak mulakan obat, contohnya obat off-label, kita kena pantau sama ada obat tu berkesan ataupun obat tu banyak kesan samping. Terutamanya mereka yang ada gejala-gejala yang lain ataupun mereka ada penyakit-penyakit yang lain. Jadi kita kena pantau di hospital sebelum kita bagi rawatan hydrochloroquine tersebut. Jadi sekarang KKM akan teruskan dengan kloroquine ke atau? Kita akan lihat dan kita akan pantau dan pesakit tersebut, contohnya kalau kita lihat dan pantau pesakit tersebut di ward, kita akan tentukan mana pesakit yang perlu, mana pesakit yang tidak perlu. Kebanyakan pesakit mungkin tak perlu, tetapi kalau kita nak tengok pesakit tu dalam risiko yang tinggi contohnya, jadi kita akan mulakan obat rawatan tersebut. Just on Selangor mentioned and Malay mentioned, earlier reported that it's very overcrowded there, over 6,000-7,000 people. Has the government relocated any of them out from that area? So we were told that one mansion probably about 2,500 or 3,000 people in one mansion. But more important for us is that we have actually gone in. I'm sure you have seen the video of our staff doing active case detection when they are all putting on their PPE house to house and they get the documentation, finding who is who, and make sure that the close contact
we have 15 cases coming from these two mentions. And once we have the 15 patients already been removed in our hospital. But what is more important, the close contact to these 15 patients. So we are searching for them as fast as possible and try to contain them and test them as well. So if we manage to identify them, trace them, and then we will test them and isolate them and treat them. So the process is still ongoing. No, we don't need to relocate them unless they are positive, then we relocate them or isolate them in our hospital. Okay, terima kasih. Aku mau cakap.